Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin al karubiyyin birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, barisan ahli jawatan kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah dengan limpah inayah, hidayah, riayah Allah Subhanahu wa taala, dan dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak menjadi satu muhasabah, satu ilmu perkongsian, insya-Allah, dan jadi satu panduan pedoman dah, khususnya dalam bab akidah, dalam bab tauhid. Tuan Haji kan, Tuan Imam. Baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah kita nak sambung pembacaan kitab akidah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita dah habis dah tuan. Dah habis kan? Dah habis dah Islam, dah habis dah iman, dah habis dah ihsan. Dah tuan kita dah bagi tahu dah pengertian tauhid tu apa kan? Agama tu apa? Tanda-tanda orang beragama tu apa? Tu kan? Alhamdulillah, habis dari situ. Jadi bila dah habis, dah nampak gambaran tauhid tu apa kan? Tauhid tu apa? Pegangan dalam hati. Pegangan. Kata kunci dia pegangan yang diikat, disimpul kemah dalam hati. Tu kan? Sebab kesimpulan. Lepas tu agama tu apa? Tanda-tanda orang beragama. Ingat lagi kan tu Haji kan? Yang pertama akidah yang kukuh, yang kedua ikhlas dalam beribadah, yang ketiga patuh arahan Allah, yang keempat meninggalkan larangan. Tu antara empat tanda. Habis. Lepas tu Islam, amalan luaran kita, iman, akidah, pegangan dalam hati, dan ihsan, pelengkap kepada iman dan Islam. Boleh tuan je kan? Bila dah habis semua, lalu tuan kita ni nak bagi tahu hukum pula. Hukum belajar tauhid ni. Hukum akidah, hukum belajar akidah, hukum fardu ain tu setakat mana? Tuan ji kan. Lepas tu dia nak terangkan sikit perbezaan antara hukum akal tu apa. Baru nak masuk hukum. Sebelum nak pergi jauh, nak bincang tentang hukum ketuhanan Allah, hukum sifat Allah kan,
wajibnya, mustahilnya, harusnya, nak kena tahu dulu hukum tu apa, dan hukum beza hukum akal dan hukum adat, hukum taklifi kita. Boleh ada ni insya-Allah. Kata tuan kita rahimahullah, dia kata permulaan barang yang wajib pada syarak. Boleh tuan ni. Permulaan hukum yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Boleh kan tuan ni? Bila tuan kitab ni sebut wajib pada syarak, tu isyarat tanda hukum apa? Hukum taklifi tu. Awal-awal dulu kita dah sentuh sikit. Hari ni dia nak bagi faham dalam sikit. Secara umum hukum bagi kepada 3. Hukum bagi kepada 3, dan kita kena kenal sungguh hukum ni. Jangan tertukar. Ada hukum akal, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum taklifi, hukum taklif. Boleh tuan ya? Ingat ni 3. Hukum akal. Lepas ni kalau dia kena faham dulu. Kalau faham yang ni, insya-Allah lepas ni dia tak akan terbelik-belik lah dan pasal sifat-sifat Allah ni. Pertama hukum akal, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum taklifi. Hukum syarak lah dia panggil. Hukum taklifi ni hukum syarak. Bila tuan kita sebut permulaan barang perkara yang wajib pada syarak, maka tu kita kena faham lalu apa maksud dia. Yang wajib pada syarak kena faham, yang tu hukum taklifi ataupun hukum syarak lah. Hukum syarak ni ada berapa tuan je? Secara asas 5 kan? Secara asas 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tu 5. Tu hukum syarak. Tak ada kaitan dengan hukum akal. Tak ada kaitan dengan hukum sifat Allah. Tak ada kaitan hukum ketuhanan. Tu kena faham situ. Situ pun kena faham kan. Sebab ada orang kata, kalau baru ni viral kan, orang kata wajib bagi Allah wujud. Sifat Allah wajib. Jadi kalau tak wujud, Allah tu berdosa, dia kata. Nampak tak? Nampak tak dia tak faham, tak boleh nak bezakan antara hukum akal dengan hukum taklifi ataupun hukum syarak. Hukum syarak ni Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan. Jadi bebanan. Taklif ni jadi tanggungan, bebanan kepada hamba untuk dia buat. Tuntutan yang mesti dia buat, dia panggil wajib. Tuntutan yang buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, sunat. Tuntutan ataupun larangan yang mesti ditinggalkan, haram. Ataupun larangan yang buat pun taklah menjadi sangat berat, ataupun tinggal pun boleh, makruh. Harus, buat, tak buat pun tak apa. Boleh faham situ. Bila kita hukum syarak, wajib. Apa maksud wajib? Kenalah, wajib lah, kena buat. Kalau pengertian dia, buat dapat pahala, tinggal berdosa, kan? Ni hukum dia. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kan Ustaz? Buat dijanjikan pahala, tinggal dapat dosa. Tu wajib. Bila tuan kitab ni kata wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf, wajib lah. Wajib fardu aini, wajib aini. Tiap-tiap mukallaf. Mukallaf orang yang ada, orang berakal dan baligh. Tu dua syarat yang penting kan? Dia berakal
dia balik, mukallaf lah dia. Yang tu nak kena tengok dalam fiqh lah pula kan, belajar dalam fiqh balik ni macam mana, perempuan ni, lelaki ni ada tanda dia kan, keluar air mani ataupun darah haid, ataupun kalau tak ada tanda-tanda sampai umur 15 balik dengan umur, yang tu kena belajar dalam fiqh. Tak ada tanda 15 automatik balik, boleh tuan je? Sebab ada orang tak ada tanda kan, sampai umur 2-30 pun dia ingat dia tak balik lagi tu haji kan. Orang tanya kenapa tak solat, tak ada tanda lagi, air mani pun tak keluar lagi, yang perempuan tak ada haid lagi, dia kata tak balik lagi. Tu kena belajar dalam fiqh. 15 mazhab kita, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah 15 je had. Lepas tu baliklah dengan umur. Apa terus 15 terus wajib taklif. Wajiblah bagi dia. Wajib tuan ni. Apa yang wajibnya? Iaitu dia bagi tahu juga sini. Iaitu orang yang akil lagi balik, sama ada lelaki atau perempuan. Apa yang wajib? Mengenal ia akan Allah Ta'ala. Tu yang wajib. Wajib kan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak kita dah balik ataupun kita sendiri dah mukallaf, berakal balik, wajib dia kenal Allah. Wajib ngaji, wajib fardu ain, dia kena kenal Allah. Allah sebut dalam Quran, wa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kamu kena kenal Allah. Tu kenal dulu. Kenal macam mana? Nanti tuan kita nak bagi tahu. Adakah cukup dengan tahu sifat Allah di bibir, hafal wujud kidam bapa macam tu je? Kenal macam mana? Ataupun anak-anak kita kan dah balik, yang tu. Dan tuan kita ni sebut bermula permulaan. Ni dia ambil daripada mana? Ambil daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, dia kata awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Awal-awal tu keutamaan dia, mengenal Allah. Ada setengah kitab dia kata ni hadis. Kebanyakan para ahli hadis kata ni kata-kata Sayyidina Ali. Walaupun setengah kitab kata ni hadis, yang tu tak bercanggah langsung. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, dia ambil kefahaman dia daripada siapa? Daripada Nabi juga, sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang kritik juga kan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ni kota ilmu dan pintu dia siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu. Boleh tuan je kan? Mengenal Allah tu. Lepas tu nak difaham sini, adakah kena kenal belajar tauhid dulu baru nak buat kewajipan lain kan? Bila dia dah taklif, dah balik, berakal, mukallaf, terus malaikat pun mulalah buat catatan dosa pahala, bermula daripada hari dia balik tu, hari dia mukallaf. Adakah kena bila Sayyidina Ali kata awal agama kena mengenal Allah, nak kena belajar dulu tauhid akidah bagi faham baru nak solat? Bukan macam tu maksud ni kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud awal dan permulaan, maksud dia kedudukan ataupun keutamaan dan kedudukan ilmu yang mesti wajib kena belajar. Akidah tu wajib. Akidah sungguh kan ni, kena letak sungguh ke anak-anak cucu kita. Akidah dulu, tanam pasak dulu. Sebelum balik tu kita dah tanam kan, pasak akidah dalam hati anak-anak cucu kita. Dah balik kena belajar tu kan, wajib. Nanti dia sebut, bila sebut wajib, kalau tak belajar dosa tu ni, dosa tu ni, berdosa lah kalau orang mengabaikan ilmu akidah anak dia. Kalau anak dia terbiar, ayah dia pun berdosa juga. Tu maksud wajib. Boleh tu aja.
mengenal akal Allah. Nak kenal macam mana? Tuan kita ni kata artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya Allah dan segala hukum ketuhanan. Nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Nak kenal sampai nak kenal, nak tahu hakikat Allah macam mana ke? Tak. Maksud kenal, pertama sekali Tuhan kita kata tahu hukum saja. Tahu hukum saja. Tahu hukum. Kita tahu hukum ketuhanan Allah, kita tahu hukum sifat Allah. Itu saja. Itu saja had fardu ain. Boleh kan? Hukum, bila sebut hukum nak kenal Allah, hukum apa? Hukum akal. Hukum akal. Kalau orang tanya, tuan je, kalau orang tanya, boleh terima tak di akal kalau orang makan nasi 5 pinggan tapi tak kenyang? Boleh terima tak? Kalau orang tanya, boleh terima tak pada akal kita makan nasi 5 pinggan tapi tak kenyang juga? Boleh terima tak bagi di akal? Agak-agak nak jawab macam mana? Sebab nak tahu, boleh beza tak hukum akal dan hukum adat? Jawapannya macam mana? Boleh. Jawapannya boleh terima. Boleh diterima akal. Makan nasi 5 pinggan tak kenyang. Sebab apa boleh? Sebab apa boleh? Sebab yang mengenyangkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makanlah 10 pinggan pun, kalau Allah tak beri kenyang, tak kenyang dia. Boleh tak ni? Setengah orang dia akan jawab tak boleh terima akal, dia kata. Tak boleh terima akal, Ustaz. 5 pinggan biasa orang dah kenyang. Maksudnya dia tak boleh nak bezakan lagi hukum akal dan hukum adat. Pada adat tak boleh terima, tapi pada akal boleh. Tu boleh beza tuan je, hukum akal dan hukum adat. Pada adat sepinggan 2 pinggan kenyang dah. 3 pinggan tu pun dah orang kata habis dah meter tu kan, tu aja. Ni sampai 5-6 pinggan tak kenyang-kenyang, pada akal boleh terima, tapi pada adat tak boleh. Tu nampak beza lah hukum akal. Jadi bila tuan kitab ni kata nak kenal Allah macam mana, tahu hukum sahaja. Tahu hukum saja. Orang kata sifat kudrah Allah, hukum dia apa? Pada Allah wajib. Boleh baca tak? Sifat lemah, pada Allah hukum apa? Mustahil. Kita ada 3, wajib, mustahil, harus pada hukum sifat dan zat Allah. Boleh baca? Ni dah masuk akidah ni. Makin masuk makin mengantuk lah akidah ni. Makin masuk makin mengantuk. Dua ulang yang sama je kan. Tapi tak, kalau orang tanya kudrah Allah, kuasanya Allah ni hukum apa? Dia kata mustahil. Tak lepaslah fardu ain dia. Tak lepaslah sebab dia tak tahu. Dia kena tahu. Wajib tahu. Boleh tak ni? Dia wajib ke atas dia tahu yang wujud Allah ni wajib bagi Allah. Dia kena tahu kudrah Allah ni wajib bagi Allah. Hukum, dia kena tahu hukum. Sifat tu satu hal dah dia nak tahu. Allah ni ada sifat wujud, ada kidam, ada baqa kan, sedia kala, kekal Allah, esa, wahdaniyah.
berkuasa Allah, berilmu Allah, apa lagi, mendengar, melihat, kan? Tu dia kena tahu tu. Tapi yang menjadi fardu ain lagi, dia kena tahu hukum tu. Hukum apa? Wajib. Tu. Tak tahu, tak lepas badan. Kalau orang kata lemah Allah, yang tu mustahil. Apa hukum lemah pada zat Allah tu? Mustahil. Hukum dia mustahil. Tu secara umum untuk faham lah. Mana dia kan? Kalau Allah tu berbilang-bilang, kan, ada 2, 3, hukum dia apa? Mustahil. Kita tahu tak boleh, tekok keyakinan kita yakin Esa Allah, kan. Tapi kalau orang tanya Allah tu ada 2, ada 3, boleh ke tak? Tu tak boleh. Kita menafikan tak boleh. Tapi hukum dia apa? Mustahil. Yang tu fardu ain. Kena tahu. Mustahil. Hukum tu. Sebab tu tuan kita ni kata wajib mengenal ia akan Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Mengetahui segala hukum sifat Allah. Boleh, kan? Jadi nak kena tahulah tuan ni. Sama-sama lah kita tahu. Harus. Katalah orang tanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kita duduk di surau sekarang. Hukum apa? Hukum dia apa tadi? Allah mentakdirkan, mengadakan kita sekarang 8.20 di surau. Hukum apa? Nampak senang soalan kan, tapi nak kena fikir ke. Hukumnya harus sebagai Allah. Tu fardu ain tu. Sebab apa harus? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh nak mentiadakan kita sini, kan. Tidak mentakdirkan kita duduk sini. Boleh. Yang wajib tu sifat Allah saja yang 20. Yang mustahil tu lawan dia. Yang harus ni, Allah harus menjadikan sesuatu ataupun tidak menjadikan. Harus mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan. Harus mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan. Harus yang berlaku. Boleh nampak, kan? Habis situ. Segala hukum ketuhanan Allah. Tadi hukum sifat. Tadi hukum sifat satu-satu. Yang mana wajib, yang mana mustahil, yang mana harus. Kita tak bincang lagi sifat-sifat tu. Sekarang ni kita nak tahu hukum dia. Nak letak hukum ni wajib, kan? 20. Yang ni mustahil, yang ni harus. Yang tu fardu ain. Kena tahu. Boleh tanya? Lepas tu satu lagi hukum ketuhanan. Hukum ketuhanan macam mana? Kita sebut dah awal-awal dulu. 2, kan? 2. Pertama, istighna, yang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berlepas dengan semua makhluk, dan semua makhluk berhajat kepada Allah. Tu hukum ketuhanan pun jadi fardu ain. Boleh. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Tak cukup dengan situ, hukum sifat-sifat Rasul juga menjadi fardu ain. Boleh. Sebab apa? Sebab para Rasul lah yang memberitahu. Sifat amanahnya Rasul, yang tu juga wajib, fardu ain, nak kena tahu. Sifat benarnya Rasul, Siddiq, yang tu juga kena tahu, kan. Tablighnya para Rasul, yang tu juga kena ikat kemat dalam hati, pegang yakin sungguh sebagaimana sifat Allah. Jadi maksudnya berlaziman antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat Rasul menjadi fardu ain, kewajipan ke atas dua-dua sifat tadi. Dan kalau tak tahu, berdosa lah. Berdosa, ngaji, kan? Nanti kalau kita sebut sampai mana berdosa dia tu. Boleh kita ngaji, kan? Rasul
maka tiada dikehendaki. Ni tuan kita bagi tahu, bukan bermaksud dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahuikan hakikat zatnya. Bukan menjadi satu fardu ain, tuntutan wajib untuk kita tahu Allah Ta'ala tu. Nak tahu apa hakikat dia, hakikat zat Allah. Bukan sampai nak tahu hakikat. Boleh saja hukum saja, fardu ain hukum saja. Nak tahu hukum wajib mustahil harus saja. Bukan nak tahu hakikat zat Allah tu macam mana, nak cari duk kaji, nak tahu sifat Allah tu macam mana, hakikat sebenar. Tak, bukan macam tu. Bukan sampai ke situ. Hanya tahu hukum. Kerana apa tak boleh? Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu akan hakikat yang qadim. Kerana makhluk kita ni makhluk yang bersifat baru, tak boleh nak mengetahui hakikat zat Allah yang qadim. Hakikat yang sedia kala tak ada permulaan, tak boleh kita yang baru ni, tak sampai akal nak fikir macam tu lah kan. Orang tanya, orang kata Allah bersifat qadim, kidam, tak ada permulaan. Lepas tu dia tanya, macam mana tak ada permulaan ni, macam mana? Yang tu tak boleh, tak fikir kan, tak sampai di akal. Dan bukan sampai situ pun kita nak kena fikir. Bukan sampai situ pun tuntutan taklif ke atas kita nak kena fikir. Kita hanya tahu Allah bersifat dengan sedia kala, kidam, hukum dia wajib bagar. Tu sampai situ je. Situ je fardu ain tadi kan. Boleh. Hakikat yang qadim. Kita kalau makhluk pun kita tak sampai dah di akal. Contoh apa? Contoh roh. Roh makhluk ke? Bukan makhluk. Roh kita ni, roh yang ada dalam badan kita ni, kalau tercabut roh, tak ada lah kayak kita kat sini ni kan, duduk tanah perkuburan. Roh pun, roh yang Allah ciptakan makhluk tadi pun, yang tu tak boleh nak fikir dah kan? Yang tu pun tak boleh nak fikir dah. Padahal tu makhluk lagi, tu masih lagi makhluk. Tapi yang tu pun, yas'alunaka 'anil ruh, kata Allah. Orang yang bertanya tentang ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala kata itu urusan Allah. Pernah dengar satu cerita kan, Imam Abu Hanifah, pernah cerita, ada dalam kitab Aqidatun Najih. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang buat mazhab Hanafi tu, masa tu dia kecil lagi. Ada setengah riwayat kata 9 tahun, ada kata 11 tahun. Masa tu dia tengah berguru dengan guru dia di Iraq, di Basrah. Nama dia Imam Hamad Ibn Sulaiman rahimahullah. Ada seorang alim yang beriktikad akidah dia kata alam ni terjadi dengan sendiri. Nama dia Ad-Dahri. Pernah dengar cerita ni dengan tuan dia? Ad-Dahri. Dia kata alam ni bukan Allah yang ciptakan. Alam ni terjadi dengan sendiri, dengan peredaran masa secara tabi'i kan. Boleh kan? Ni bukan Mu'tazilah. Ni akidah yang dia keyakinan dan akidah simpulan hati dia. Dia kata tabiat semula jadi ni boleh terjadi dengan sendiri. Ada apa ni? Pelik-pelik akidah ni. Akidah ni. Dan pada zaman tu Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah yang susun akidah ni, dia lambat sikit, tahun 200 Hijrah, 260 baru keluar.
Imam Abu Hasan Ash'ari yang mazhab kita Ash'ari. Imam Hanafi rahimahullah 150. Dia wafat 150 Hijrah. Lahirnya Imam Syafi'i masa dia kecil, tengah dia duduk belajar dengan tuan guru dia Imam Ahmad Ibn Sulaiman radhiyallahu ta'ala. Dia sangat beradab dengan guru dia. Sangat beradab tuan. Sangat patuh, sangat beradab dengan guru. Kuatnya adab macam mana? Syekh Abu Fattah Abdul Ghadah radhiyallahu ta'ala ni, dia sebut dalam kitab dia, kalau dia duduk kat rumah, kan contoh, nak bagi contoh, katalah rumah dia ni blok D kan, ni blok D, guru dia duduk blok sebelah sana ni blok apa? E kan. Guru duduk blok E kan, dia tak akan menunjuk kaki dia ke blok E. Tu adab Imam Hanafi patut boleh jadi imam mujtahid besar. Dia duduk rumah, dia tahu rumah guru dia sebelah sana, dia tak lonjorkan kaki. Ma madattu rijlaya, kata Imam Abu Hanifah, ma madattu rijlaya nahwa baiti syaikhi. Kata, saya tak pernah menunjukkan kaki saya menghadap ke rumah guru saya. Wa kana baitu syaikhi sab'atu sikat. Padahal rumah guru saya tu 7 lorong. 7. Ni dekat ni blok ni 7. Setengah riwayat kata 7 kampung, 7 taman tu baru tuan guru dia, tapi dia tahu guru dia duduk sebelah sana. Dia tak pernah menunjukkan aku. Tu jaga sungguh ada. Dan dia sangat rapat dengan guru dia. Rapat sangat, belajar sungguhlah. Umur kecil sampailah guru dia meninggal. Pada zaman dia tu ada seorang ulama, ada seorang yang alim, tapi i'tiqad dia pegang kepada masa. Masa bergerak ni terjadinya alam. Contohnya apa? Perubahan makhluk ni lah kan. Lama-lama jadi rosak, tu disebabkan pergerakan masa. Betul ke salah akidah macam tu? Salah tu ni, salah tu. Salah tu kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur, akidah yang kufur, kafir tu. Bukan akidah Islam macam tu. Sebab apa? Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebut dah apa? Semua yang berlaku dari Allah tu kena pegang sungguh. Kena pegang sungguh, jangan buat main-main. Pegang sungguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua perkara yang berlaku, takdir, qada dan qadar dari Allah, baik dan buruk. Antuk mina, Nabi kata antuk mina bil qadari khairi wa syarri. Tapi ada dahri nama dia, nama pun dahri. Dahri ini dalam bahasa Arab masa diberi gelaran dahri. Dia kata alam ni terjadi dengan sendiri, dan dia berhujah dengan semua ulama di Basrah masa tu. Dia berhujah semua ulama ahli sunnah wal jamaah tak mampu nak berdebat dengan dia. Boleh tak ya? Sebab dia petah berhujah dan akal dia sangat pintar lah orang katakan. Dia ada satu golongan lagi, satu lagi dipanggil Mu'tazilah, yang kita selalu sebut tu. Satu lagi golongan Mu'tazilah ni, keyakinan akidah pegangan dia meletakkan akal lebih daripada nas, Quran dan hadis. Akal dulu kan, akal dulu barulah ambil Quran hadis. Itu Mu'tazilah. Betul kan salah? Pun salah juga. Sesat lah maksudnya. Sesat juga. Cuma nak hukum kufur tak kufur, tengok dulu pegangan. Tak semestinya yang sesat tu kufur. Dan bila kufur pastilah sesat. Itu kena ingat. Tapi yang dahri tadi kufur lah. Boleh. Bila berdebat, dia tanya, ada lagi tak alim ulama yang saya nak berdebat dengan dia? Belum saya berdebat lagi. Orang kata ada seorang lagi alim, nama dia Imam Hamad Ibn Sulaiman rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Siapa tu? Tuk gurunya Imam Hanafi ya. Tuk gurunya Imam Hanafi rahimahullah. Orang kata panggil, saya nak berdebat dengan dia. Ni nak kaitkan dengan roh tadi ni. Nak kaitkan dengan roh. Panggil dia,
Lalu Imam Ahmad ni seorang yang tawaduk. Dia kata bagi saya masa dulu. Dia pun balik. Balik. Malam tu dia tertidur, dia bermimpi. Dia mimpi. Apa yang dia mimpi? Dia kata tengah padang pasir. Sebut dalam kitab ni, buka dalam kitab Aqidatun Najin, ada dalam kitab-kitab riwayat manaqib ada sebut, masyhur cerita ni kalau pernah dengar lah. Dia kata tengah padang pasir saya jumpa satu pokok besar. Satu pokok besar. Lepas tu buahnya banyak, buah lebat, banyak buah. Duk tengah tengok pokok, tiba-tiba datang babi. Datang babi, khinzir lah. Babi tu baru duk sondol-sondol pokok, buah tu jatuh. Ya, babi datang duduk sondol pokok, semua buah jatuh dulu. Tengah duk sondol tu, semua duk langgar-langgar pokok tu, datang harimau. Mari terkam babi tu, mati babi. Tersedar dia. Tersedar dia duduk termenung seorang diri. Apa nak takwil mimpi ni kan? Nak takwil apa mimpi? Sedih dia. Esok Imam Hanafi rahimahullah, Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullah, Imam Hanafi tu, Abu Hanifah pergi tengok, jumpa dengan tuan guru dia. Dia nampak sedih. Dia tanya, wahai tuan guru, ada apa yang berlaku ke nampak sedih? Tuan guru pun cerita, kata semalam saya duduk mimpi, satu pada masa jumpa pokok besar, buahnya banyak, tiba-tiba datang babi, mari sondol-sondol jatuh habis buah. Duduk tengah sondol, harimau datang tekan, mati babi. Cerita, pernah dengar ni cerita ni ya? Okay. Jadi Imam Abu Hanifah tanya, apa maksud dia ni? Apa maksud? Apa tuan guru nak takwil? Tu beradab ni. Tengok anak murid kan, dia pergi jumpa tuan guru nak takwil, nak takbir mimpi ni macam mana, dia kata. Lepas tu tawaduknya Imam Ahmad ni, tengok ulama ni, tawaduk Imam Ahmad rahimahullah. Dia kata saya rasa babi tu dia kata. Dia takbir, dia kata saya rasa babi tu saya, dia kata. Dia kata. Lepas tu harimau tu siapa? Harimau tu Dahri tadi, yang duk cabar dia kan. Tak sempat habis cerita dah azan. Harimau tu Dahri tadi, yang duk terkam dia. Jadi maksud dia rasa saya akan kalah lah kalau esok saya berdebat dengan Dahri. Sebab semua ulama kan, semua kalah. Lalu Imam Abu Hanifah kata, wahai tuan guru, izinkan saya takbir. Silakan, dia kata. Dia kata tak tu, tuan guru tu pokok yang besar, dia kata. Nak berhabiskan cerita dah azan ni. Sikit lagi Tuan guru tu pokok yang besar, buah yang luruh tu semua ulama ahli sunnah yang telah kalah berdebat dengan Dahri. Babi tadi itulah Dahri. Harimau siapa? Harimau tu saya, tuan guru dia kata. Harimau tu saya, kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu. Dia kata, izinkan saya mewakili tuan guru untuk pergi berdebat dengan Dahri. Esok dia pergi dengan anak murid dia. Pergi dengan anak murid dia. Dahri duduk atas pentas, duduk atas mimbar. Dia jemput, wahai Ahmad, dia kata, aku nak tanya soalan. Imam Abu Hanifah kata, tak payah, saya yang jawab. Saya yang jawab. Dahri dengan angkuh sombong, dia kata, kamu budak kecil tak layak lawan dengan aku, dia kata. Semua ulama besar yang serban-serban besar, yang jubah-jubah besar dah kalah berdebat. Kamu budak kecil, budak hingusan, dia kata kan. Imam Abu Hanifah ketika itu 9 tahun, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 9 tahun, 11 tahun, dapat jawab dengan tenang. Dia kata Allah tidak meletakkan ilmu atas seseorang tu di atas serban. Allah tak letakkan ilmu di atas jubah, tapi Allah memberi hikmah ke atas siapa saja yang nak diberi. Aku akan jawab. Lalu soalan pertama, dia kata, soalan pertama yang Dahri tanya pasal roh tadi. Situ poin dia kan, pasal roh dia kata.
Pasal Allah dulu, pasal Allah. Dia kata Allah duduk kat mana sekarang? Itu soalan pertama ni. Kalau kamu berkeyakinan, beriktikad, akidah yang Allah tu wujud, Allah duduk kat mana sekarang? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sebelum aku jawab soalan kamu, dia kata, aku nak tanya roh kamu duduk kat mana? Imam Abu Hanifah, aku nak tanya roh kamu duduk kat mana? Kalau kamu boleh ceritakan kat mana roh kamu berada sekarang, di kepala ke, di kaki ke, maka aku akan jawab soalan. Roh tak boleh nak jawab. Dahri tak boleh nak jawab. Roh duduk kat mana? Duduk kat mana roh kita tu? Duduk kat mana kan? Nak bagi tahunya, makhluk kita ni pun kita tak boleh nak fikir di akal kita, apatah lagi kita nak memikirkan tentang sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi khaliq, kan? Kamu nak fikir tentang, nak kenal Allah, fikir tentang makhluk. Nak kenal Allah, fikir tentang makhluk, tentang manusia, tentang kita. Daripada situlah sebagai platform untuk kenal Allah, bukan fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Saya kata setakat itulah ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita. Maka mengenal itu jazam. Tuan kita nak bagi tahu pula, kenal tadi sampai tahap mana pula nak kenalkan, nak lepaskan fardu ain. Yang terkurang tersalah saya mohon maaf, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum wasairul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.